والصديقين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tazakkura wa at-tazkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin ayanda yang dikasihi lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi dipanjangkan umur, diberikan peluang, direzekikan oleh Allah untuk hidup, untuk sama-sama hadir ke dalam di dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, keenam melaknat. Baik. Jadi keenam daripada kesalahan yang melibatkan lidah, yang melibatkan perkataan kita, perkataan yang selalu kita ungkapkan, perkataan yang selalu kita ucapkan, iaitulah dosa ataupun kita kata kesalahan yang melibatkan perkataan yang melaknat. Baik. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi Imam Ghazali mendatangkan kepada kita pertama sekali larangan supaya kita ni tidak melaknat. Melaknat ni kita mengata sesuatu daripada makhluk Allah ni, sama ada binatang atau manusia. Melaknat ni dia lebih besar daripada cacian, makian, cercaan. Maknanya hak paling besar sekali lah, laknat atau laknat gini. Sebab hanya orang-orang yang dilaknat oleh Allah sahaja yang boleh dilaknat oleh kita. Seperti mana kaum-kaum Yahudi yang telah memusuhi Islam, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, ataupun kita kata iblis, syaitan, la'natullah, yang dilaknat oleh Allah, yang dicela, yang dimurka. Jadi selain daripada itu, kita dilarang bermudah-mudah untuk mengeluarkan perkataan laknat sesama makhluk Allah, laknat kepada makhluk Allah, sama ada binatang ataupun manusia. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti. Ini yang perlu kita jaga sebaik mungkin.
jangan engkau hukumkan secara pasti. Maknanya pasti ini sungguh aku yakin mati dalam hati. Nah kita kata jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat, yakni seorang muslim, bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik, kerana Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini bahaya ni, penyakit suka orang panggil bermudah-mudah meletakkan kekafiran terhadap seseorang secara pasti. Dia ni kafir, dia ni orang panggil munafik. Tak boleh. Kerana apa kata Allah Ta'ala ataupun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, dikatakan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illa rtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan yakni tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Jadi kita ni jangan mudah-mudah nak menghukum ke atas setiap orang itu kekufuran, muni kafir, muni keluar daripada Islam, semata-mata mungkin perbezaan dari segi ideologi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab berat perkataan tersebut. Berat perkataan kita kata orang kafir ni bukan satu perkataan yang ringan, tapi perkataan yang berat. Kerana apa? Kerana kalau seseorang itu tidak kafir, dia tu masih Islam, mengucap dua kalimah syahadah, maka kekufuran tadi itu akan kembali kepada kita. Mana kata ia jetak balik. Kita duk tuduh dia ni kafir, sedangkan dia tu di sisi Allah mukmin, muslim. Tak keluar pun daripada Islam dan juga iman. Maka kekufuran tadi itu akan kelik kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Bahaya. Jadi seolah-olahnya kita murtad, kita kata orang lain itu murtad. Tapi kalau kita royak secara hukum, contoh kita nak cerita, tak boleh kita nak menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Sebab apa? Sebab hukum dia boleh jatuh murtad. Itu tak apa. Mana kita cerita hukum, jangan kita meletakkan hukum. Ni kita dengar orang panggil secara berani, secara lantai, secara soreh. Kita kata mu ni kafir. Bahaya. Sebab apa? Sebab perkataan itu, kalau kita tuduh orang itu kafir, orang itu fasik, kalau dia tu bukan seorang yang fasik, bukan seorang yang kafir, maka kekufuran tadi itu, kekafiran tadi itu akan kembali kepada kita. Jangan mudahlah. Maknanya kita tak boleh bermudah-mudah meletakkan ataupun melaknat, mengatakan seseorang itu secara pasti dia ni dah kafir. Tak boleh. Sebab apa? Sebab perkataan itu sangat berat. Bila kafir ni kat makna terbatas habis segala ibadat dia, hak dia duduk sembahyang selama keni daripada akhir balik sampai dia tua, maknanya tak sah lah kau, terbatas. Sebab orang murtad ni, kalau dari segi hukum hududnya wajib dibunuh. Wajib dibunuh orang murtad. Kalau dia tu tak mahu bertaubat, tak mahu kembali memeluk Islam. Jadi bukan semudah itu kita nak meletakkan seseorang itu di atas kekufuran. Kemudian orang yang murtad, orang yang kafir ni pula, mana orang yang kafir ni makna dia tu ahlul kiblat lagi, tak boleh. Sebab antara perkara yang sering kali berlaku di akhir zaman ni,
ramai orang yang suka ataupun yang bermudah-mudah mengkafirkan orang lain semata-mata kerana perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, perbezaan ideologi misalnya. Sama ada kita kata ideologi agama ataupun ideologi politik. Jadi kita kena bercakap kebenaran lah. Memang ada setengah orang hak jenis pelampau kita panggil, hak jenis berdoa, hak jenis menebang dalam agama, semangat kuat lajak sehingga mengeluarkan orang lain itu daripada wilayah keislaman. Tak boleh itu. Nah, jadi semangat juga, berjuang juga, tapi jangan sampai tahap kita meletakkan sesuatu kekufuran terhadap orang yang masih lagi memeluk Islam, orang yang masih lagi ahlul kiblat. Tak boleh. Nah, seperti mana berlaku kalau kita kata hari ni di kalangan puak-puak Syiah, orang Syiah ni, bagi mereka selain daripada penganut, selain daripada pengikut mereka, jadi halal darah berlaku. Nah, jadi orang lain ni tak beriman, orang lain ni tak mukmin, orang lain ni tidak Islam seperti mana dia. Tu berlaku hari ni, sehingga dia berani menghalalkan darah selain daripada pengikut dia, menghalalkan darah ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga kalau berlaku di tanah air kita, di tempat kita sendirilah, ada setengah-setengah daripada kalangan-kalangan khawarij. Dipanggil khawarij. Khawarij ni berasal daripada orang-orang yang tidak bersetuju dengan pemilihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dah lahir lama dah puak-puak mereka ni. Nah, orang yang membunuh Sayyidina Ali sendiri itu, iaitu Abdul Rahman ibn Muljam, adalah di kalangan orang khawarij. Dia kata Sayyidina Ali ni tak Islam lagi, Sayyidina Ali ni kufur. Sayyidina Ali ni tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan syariat yang Rasulullah SAW beritahukan. Jadi setara sahabat Nabi, Sayyidina Ali yang Nabi kata sebagai ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku adalah pembenda kota ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya, masih lagi dianggap oleh sebahagian orang panggil puak-puak khawarij ini sebagai kufur, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa. Bahkan bagi mereka menganggap diri mereka lah yang paling faham agama, yang paling kuat melakukan ibadat, yang paling banyak melakukan ketaatan. Nah, kalau mutaakhirin ini setengahnya yang dikenali sebagai puak-puak madkhali. Puak-puak madkhali ni ada. Nah, di dalam media sosial, di Facebook, di YouTube, adalah ceramah-ceramah dia orang itu mengatakan bahawa selain daripada akidah mereka ni, semuanya adalah kafir. Termasuklah kita penganut ataupun orang yang berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, jadi kita di Malaysia ni, di tanah air kita, khusus di negeri Terengganu, enak mentubuh undang-undang negeri Terengganu. Nah, mestilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah tu tak cukup lagi. Ulama kita buat kurungan, iaitu mereka yang berpegang dengan pegangan akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Gabriel Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni, ni dipanggil mazhab dalam akidah kita. Kalau dalam fiqh kita semaya, kita puasa, kita menunaikan haji, zakat, semua tu kita mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Manakala dari segi akidahnya yang dianuti, yang dipegang oleh pembesar-pembesar di tempat kita, daripada raja-raja, rakyat jelata, penguasa-penguasa yang miskin, yang kaya, adalah akidahnya adalah akidah Al-Asy'ari dia panggil, ataupun akidah Asy'ariyah. Dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada dua imam besar kita, iaitulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Hak mudahnya
orang yang mengikut metodologi ataupun orang yang kenal Tuhan melalui pengajian sifat 20. Tu dia panggil sifat 20 hak kita duduk mengaji, hak orang tua kita duduk ajar hinggalah menjadi suatu pegangan akidah yang kemah, yang kukuh, yang disimpulkan di dalam hati kita tu. Tu dia panggil akidah al-Asy'ari tu, akidah Asy'ariyah. Jadi ada sebahagian hak lahir pada hari ni yang dikenali sebagai puak-puak madkhali, pecahan daripada Wahabi madkhali. Sebab dia Wahabi ni dia ada hak tasyaddud ni makna hak ekstrim, hak keras, dan ada yang hak tawassut ni hak pertengahan. Jadi hak pertengahan ni ataupun kita panggil juga yang mu'tadil, tawassut, ataupun kita kata yang apa istilah dia dalam bahasa Melayu ni Allah tak ingat apa orang panggil. Jadi hak tawassut ataupun yang mu'tadil ni dia lebih ringan sikit. Dia tidak sampai tahap mengkafirkan sesama ahli kiblat. Tapi hak tasyaddud, hak keras, hak ekstrim, seperti mana puak-puak madkhali misalnya. Madkhali ni dia nama dianya Syekh Rabi' Madkhali daripada Madinah. Dan ada sebahagian pelajar-pelajar kita hak belajar di sana, orang Melayu pergi mengaji di Madinah yang berguru dengan Rabi' Madkhali ni, balik sini habis semua orang kafir. Orang hak ikut pengajian sifat 20 kafir. Dia panggil Asy'ariyah ni kufurul akbar. Jadi kita hak mengaji kenal Tuhan melalui sifat 20 ni dikafirkan oleh mereka. Seolah-olahnya kita ni tak sah, kita ni orang hak tak kenal Tuhan, orang hak tak tahu Tuhan duduk mana, orang hak tolak ayat-ayat Quran. Sebab bagi mereka puak-puak madkhali ni, kita kena yakin, kena i'tiqad Tuhan ni istiwa alal ardh, duduk di langit, ada tangan. Turun di bumi. Jadi pelat apa-apa dia ni. Kalau kita mengaji di 40, kita kata tak boleh Tuhan istiwa, Tuhan duduk di langit. Sebab Tuhan tu bukan biasa tepat tu Tuhan jadi. Belum pada ada tepat tu Tuhan ada dah. Tepat Tuhan duduk mana? Sudah. Kita mengaji di 40, kita faham gitu. Jadi orang tua kita dulu faham, kemah keming, kena, cerah. Tuan Tuhan. Bila sebut mengatik la ilaha illallah tu makrifah, dia kena sungguh. Sebab apa? Sebab ia sipu kemah keming dalam hati, ia kena sungguh Allah Ta'ala tu. Jadi mari buat ni. Dia kata kita ni tolak ayat Quran. Kita ni pasing tak kenal Tuhan. Apa sebab tak tahu Tuhan duduk di mana. Berat. Bahkan ada secara jelas. Dia buat menganying pula sifat 20 ni mari mana. Lepas tu ada kita dengar waktu baru tu, dia kata Allah Ta'ala ni ada mula. Apa? Allah ada mula. Allah sebut dalam Quran huwal awwalu, dialah yang awal, dialah yang mula. Jadi Allah ni ada permulaan. Dia pun yang nyanyi lah. Dia kata orang mengaji sifat 20 ni Allah tiada permulaan. Berat sungguh. Mari mana faham yang mari mana akidah lagu tu. Ya, memang kita mengaji dalam sifat 20 Allah qidam tu makna tidak ada permulaan bagi Tuhan. Qidam ni makna sedia kala. Yang dikehendaki dengan Allah sedia tu tidak ada permulaan bagi Tuhan. Allah ada, tidak ada permulaan. Kita ni ada mula. Dulu tak ada, baru je ada. Tu dia panggil kita ni ada permulaan. Kemudian kita tu binasa, fana. Allah pula baqa', kekal, tidak ada pengakhiran, tak ada keseluruhan bagi Tuhan. Tuhan ada, tak ada mula, ada dia, tak ada pengakhiran. Tu akidah kita mengaji. Jadi puak-puak ni kata huwal awwal, Tuhan ni ada mula. Tapi dia lupa ayat tu selepas Allah kata huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah ada permulaan, Allah yang awal, kemudian Allah yang akhir. Nak kata Allah ada kebinasaan ke, Allah ada perakhiran ke, lagu mana? Sebab tu kalau kita faham ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi secara zahir, secara literal dipanggil, jadi sesak barat. Sebab Quran dengan
Quran ni dia tidak boleh difahami secara literal. Literal ni makna secara zahir. Ayat Quran pula ni ada hak pesing muhkamat. Muhkamat ni hak jelas. Dan ada hak pesing mutasyabihat. Mutasyabihat ni hak ada kesamaran. Dari segi zahir ada kesamaran dengan makhluk. Pas lagu mana ulama kita faham, ulama kita tafsir ayat-ayat tersebut. Kalau kita faham secara literal, dia jadi sesat barat. Ya, sesat barat sungguh. Seperti mana Ahmad Kasim, orang yang menolak hadis. Ahmad Kasim itu profesor. Berpegang dengan Quran saja. Dia kata hadis ni bukanlah daripada Allah, ciptaan Muhammad. So dia pergi hak sahih Quran semata-mata. Akhir sekali sesat barat habis. Baik. Jadi salah besarlah bila orang itu yang kecap begitu. Ni orang panggil apa ni? Orang hak jahil dalam bidang akidah. Nak cakap jahil tentang hukum ketuhanan ni. Dia fikir dengan logik dia. Dia fikir dalam Quran Allah kata huwal awwalu, makna Allah tu ada mula. Pas dia tak tengok hadis hak Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma antal awwal. Wahai Allah yang awal, yakni yang tidak ada permulaan baginya. Wa antal akhir. Wahai Allah yang akhir, yang tidak ada perakhiran baginya. Tu ada hadis yang lain Nabi sebut tentang syarah makna bagi ayat huwal awwal wal akhir. Apa makna Allah awal? Apa makna Allah akhir? Allah awal tu maknanya Allah tu qidam. Qidam tu maknanya apa? Allah ada, tidak didahului dengan sesuatu. Sebab apa? Sebab zat dia zat yang bangsa qadim. Sedia kala. Sedia kala tu bukan makna baru je ada tak. Sedia. Yang ni tak ada mula bagi zat Tuhan tu. Tidak ada tempoh, tidak ada masa. Tak boleh tanya Tuhan ni beranak bila, tahun berapa. Sebab yang menjadikan masa itu adalah Allah. Masa itu diciptakan oleh Allah. Kita ni ada 24 jam ni waktu di bumi 360 hari setahun di bumi, waktu kehidupan di dunia, waktu kehidupan di alam rahim mak kita, waktu kita di alam roh dulu ada tempoh tak? Waktu kita mati dalam alam barzakh ada tempoh tak? Kalau ada tempoh tak, parah tak? Orang yang mati ke dia duduk alam barzakh sekejap, kemudian bangkit dari kubur, dihitung oleh Allah di pada mahsyar. Hak mati dulu, hak mati awal pada kita, lama, berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun. Sebab tu benda-benda hak ghaibiyah ini tak boleh dipikir dengan akal. Orang hak duduk naik ke bulan tu, Syekh Muzaffar, dia kata dia mengelilingi bumi tu berapa kali sehari. Masa tu keruk sangat patah. Bukan 24 jam seperti mana kita duduk di bumi. Jadi nak rayaknya masa-masa tu sendiri adalah ciptaan Tuhan, kejadian Allah jadikan masa. Baik. Jadi Allah ada, tiada mula, tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah, dan tidak ada pengakhiran, tidak ada kebinasaan di atas kewujudan Allah. Jadi kita faham sifat Allah, sifat 20 yang kita duk mengaji tu, betul dah. Muafakat dah dengan akidah Nabi, muafakat dah dengan akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu dipanggil sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti mana kata Syekh Muqtada Az-Zabidi, "Iza utliku ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah." Apabila diitlaqkan dengan manhum ahli sunnah, siapa ahli sunnah wal jamaah ni, maka terkenalah kepada al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kena kepada akidah Asy'ari dan juga akidah al-Maturidi. Jadi datang orang-orang ke dia ni, dia kata Asy'ariyah ni kufurul akbar. Hak baru diwakilkan oleh Jabatan Agama Negeri Terengganu. Seorang pendakwah daripada Syria, hak duduk di Besuk. Nama dia ni Muhyiddin Khawli. Dia kata kita ni Asy'ariyah ni hari-hari duduk buat dalam live dia tu kan. Akidah Asy'ariyah ni Jahmiyah.
Jahmiyah ni salah satu daripada firqah yang sesat, yang mudil, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi dia kata kita ni sesat, kita ni kufurul akbar, kita ni orang yang tak kenal Tuhan. Orang yang tak jumpa Tuhan di mana. Sebab bagi dia kata setiap sesuatu yang hidup tu mesti ada tempat. Jadi orang Asy'ariyah ni dia tak tahu Tuhan duduk mana. Bahkan dia kata orang Asy'ariyah ni, orang Jahmiyah ni kata Tuhan tu duduk di mana-mana. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah itu tidak melingkungi sesuatu tempat. Allah bukan basing berjihad di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di hadapan, di belakang, di atas dan di bawah. Dan tidak ada di samping, di sisi Tuhan itu, di sisinya kanan, di sisinya kiri, di sisinya hadapan, di sisinya belakang. Patut lagu mana pasal Tuhan? Hak tak serupa dengan sesuatu tu lah Tuhan. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai akan Tuhan, dan dia maha mendengar, wa huwa as-sami'ul basir, maha melihat. Sebab tempat-tempat tu Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjadikan. Pesing makhluk saja, pesing alam saja yang menerima jihad, yang menerima arah. Kita ada di bawah siling, di atas lantai. Di sisi kita ada ada cermin. Di hadapan kita ada makmum, di belakang kita, di belakang hamba lah, ada rehat. Sebab kita pesing makhluk, pesing alam, pesing mengambil ruang, mengambil lapang dan sebagainya. Sedangkan zatullah, zat Allah tu bukan pesing lagu tu. Jadi kalau orang tanya Tuhan duduk mana, ketuk kepala dia kata, soalan tu tak kena dah. Sebab Tuhan pesing bukan tempat. Tuhan tidak memerlukan, la yahtaj ila makan. Tuhan tidak memerlukan tempat. Kalau makhluk tanya begitu, ya betul. Kamu duduk mana? Betul. Soalnya macam kita kata, kita tanya telefon kita ni, jatuh ke tino? Nengung kita soalan jatuh ke tino telefon ni. Sebab apa? Soalan tu salah dah. Patut tak kita tanya telefon kita, makhluk botol katanya, jatuh ke tino? Tak patut. Sebab apa? Sebab soalan tu salah. Soalan tu salah dah. Begitu juga kalau soalan berkenaan dengan Allah di mana, maka soalan itu pun salah dah. Baik. Jadi puak-puak Madkhali ataupun kita sebut tadi tu, macam Ustaz Muhyiddin Khawli tu, memang hari-hari bahkan dia kata kalau Tuhan ni nak menciptakan anak bagi dia, Tuhan berkuasa saja. Sedangkan kalau kita belajar sifat 20 adalah sifat qudrah Allah tu, Allah tidak mencipta, tidak menjadikan takluk, orang panggil fungsi sifat qudrah tu bukan pada perkara yang mustahilat, benda yang mustahil. Jadi fikrah-fikrah ni, kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita tidak sekali-kali mengkufurkan ahlul kiblat. Sekalipun dia tu golongan yang sesat. Puak Syiah, puak Mujassimah, mereka ni dipanggil puak-puak yang sesat, puak-puak yang terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi hukumnya masih lagi ahlul kiblat. Apa makna ahlul kiblat? Kita boleh lagi ikut dia di belakang dia semaya, contoh dalam semaya boleh, tak ada masalah, sah. Cuma kita kata akidah dia tu je menyeleweng dalam bab tertentu, gitulah. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat, tak boleh. Jadi fikrah ataupun fahami hak suka mengkafirkan orang ni bukan hanya dalam puak-puak ni, bahkan dia menyelinap dalam setiap kumpulan-kumpulan. Setengah daripada kumpulan politik yang ekstrim pun ada mengkafirkan puak lain hak berlainan ideologi politik dengan dia. Orang lain ni jadi kafir belaka, orang lain ni keluar daripada Islam belaka, orang lain ni tak sewa hukum Islam. Hak sokong dia, hak bersama dengan dia aja, hak mukmin sejati. Ada juga. Maknanya mungkin benda tu individu, kita tak kata itu pendirian kumpulan tersebut, tapi ada.
Faham-faham hak kerah, faham-faham yang kita kata khawarij, yang kerah, yang ekstrim, yang bermudah-mudah dalam mengkafirkan orang ni ada. Baik. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Bak iman, bak kufur, bak fasik, bak munafik ni, itu urusan dia dengan Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Allah tahu, Allah yang menilai apa yang ada di dalam hatinya. Sebab kufur munafik ni, nifak kufur ni dipanggil sifat ada dalam batin hati kita. Dan ketahuilah pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya, kenapa engkau tidak melaknat si fulan bisulan. Allah tak tanya kita, apa mu tak kata dia ni kafir dulu. Apa mu tak laknat dia? Dan kenapa engkau diam dari menyebut kejahatannya? Apa mu tak sebut kejahatannya? Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Engkau tidak ditanya dengan demikian itu pada hari kiamat nanti. Tapi yang akan disoal oleh Allah kepada kita, kenapa mu kata dia kafir sedangkan dia ni beriman? Kenapa mu kata dia munafik sedangkan dia tu orang yang soleh, orang yang jujur hatinya. Jadi pada penzahiran kita tak boleh kita kata secara pasti orang ni kafir, tak boleh. Tapi kalau macam kita sebut tadi lah, kalau kita nak cerita hukum, kalau membuat gini, ada perkara-perkara yang menyebabkan kita ni terkeluar Islam melalui perkataan. Contohnya apa? Kita kata aku ni Kristian dah, contohnya. Aku nak masuk Kristian, aku nak tubik Islam. Itu bahaya. Boleh jatuh murtad melalui perkataan. Ataupun melalui perbuatan, pergi sembah tokong, melalui perbuatan pergi sembah pokok, walaupun kita kata dia tak ngaku pun keluar Kristian, dia tak ngaku pun masuk agama lain, tapi perbuatan dia tadi tu boleh menyebabkan dia murtad, dia keluar daripada Islam. Waktu tak apa, kita cerita hukum, tak boleh kata lagu ni, tak boleh buat lagu ni, tak boleh i'tikad demikian. Sebab akidah kita ni ataupun iman kita ni boleh terjatuh melalui 3 benda, melalui i'tikad, melalui percakapan, dan juga melalui perbuatan. Kena ingat tu. Mana kalau kita cerita hukum tak apa, jangan buat gini, tak boleh kata gitu jadi kafir, jadi jatuh murtad. Itu tak apa. Hal tak bolehnya secara pasti kita hukum seseorang ataupun individu itu, dia ni tak ada dah kafir dah. Ni. Boleh jadi semata-mata berbeza pandangan. Boleh jadi semata-mata macam puak-puak tadi lah. Puak-puak Madkhali, puak-puak Syiah, ni semua puak-puak ekstrim. Bahkan hak dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri pun hak ekstrim ada juga. Puak-puak Ahbash. Kita sebut secara jelas tadi. Ahbash ni satu firqah yang belajar dengan Syekh Abdullah Al-Harari, puak-puak Ahbash. Puak-puak dia pun ada di tempat kita ni. Bagi dia selain daripada Ahbash, dia Ahbash dengan Madkhali ni sama-sama kerah. Ahbash dia mengkafirkan Madkhali, Madkhali pun mengkafirkan Ahbash. Beratlah, maknanya pada saling kafir mengkafir. Ahbash ni bukan setakat ulama Wahabi, ulama Madkhali saja dikafirkan, bahkan sebahagian besar di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang melalui ataupun yang mengikuti metodologi Abul Hasan Asy'ari pun dikafirkan. Antaranya seperti Syekh Yusuf, seperti Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dikafirkan oleh Ahbash, dan sebahagian besar daripada imam-imam besar di Jami'atul Azhar Asy-Syarif, di Universiti Azhar Asy-Syarif dikafirkan juga oleh golongan-golongan Ahbash. Jadi golongan-golongan Ahbash ni dia mengajar sifat 20 juga. Dia mengajar sifat 20 juga. Tapi hak tak mengaji sifat 20, Ibnu Taimiyah kafir. Muhammad Abdul Wahab kafir. Jadi berat jugalah. Berat juga. Hak mengikuti pengajian Ahbah pun bunuh, hak mengikuti pengajian geng-geng
set-set salafi madkhali ni pun punah. Sebab apa dia jadi bala dengan orang? Orang lain kafir belaka. Dia seorang je tu. Dia seorang je hak ikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau madkhali tadi dia seorang je hak ikut sunnah. Dia seorang je hak berpegang dengan manhaj sunnah. Kan? Orang lain semua kufurul akbar belaka. Jadi sama-sama berat. Jadi hak kita ahli sunnah wal jamaah ni wasatiyah, pertengahan. Tidak terlalu kerah dan tidak terlalu bertolak ansur. Mana ada prinsip kita. Kan? Kita dengan salafi, golongan-golongan salafiyun pun ada had kita. Akhir sekali kita bersepakat bahawasanya Allah Ta'ala ni tidak sama sekali, tidak serupa dengan makhluk. Cuma pendekatan sahaja, kadang-kadang berbeza. Dia memang tak lagi juga akhir sekali. Tapi kita tidaklah sampai membenci, mengeluarkan mereka daripada ahlul kiblah. Cuma kita ada prinsip kita begitu. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni sifat dia adalah tawassut. Sifat dia adalah wasatiyah, pertengahan. Bukan pertengahan dengan makna tak ada prinsip. Tak, ada prinsip. Tapi prinsip kita tidak mengkafirkan sama sekali mana-mana ahlul kiblah. Kalau hak sesat tu kita kata fikrah dia sesat, fikrah dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi adakah dia kafir? Kita kata boleh menyebabkan kekufuran. Setakat tu je. Kita tidak pernah menta'yinkan individu seseorang itu dengan kekufuran. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi jika engkau melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya, kenapa engkau melaknat akan dia? Ini Allah akan tanya kita, apa melaknat dia dulu di dunia? Apa kata dia ni kafir dulu? Apa kata dia ni munafik? Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah Ta'ala ini. Khususnya manusia lah. Kalau kita tak kata ke orang munafik, tak kata ke orang itu kafir, hak tu selamat. Tapi bila kita kata tu, kita yang akan disoal oleh Allah. Kenapa kata begitu? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah, yakni yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau akan meninggalkannya, yakni dengan tanpa mencelanya. Kemudian ada satu lagi hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah walaysa kadzalika illa har alaih. Para siapa yang memanggil seorang dengan kafir, hei kafir, atau dengan berkata wahai musuh Allah, sedangkan dia tidak sedemikian, melainkan perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Rawahul Muslim, hadis sahih. Jadi kena beringatlah, kena berjaga-jaga dengan setiap perkataan yang kita ungkapkan, walau apapun perbezaan yang berlaku. Jangan sekali-kali kita bermudah-mudah untuk melaknat dan mengatakan seseorang itu dengan kekufuran, keluar daripada Islam, munafik dan sebagainya. Kemudian kata pengarang kitab kita yang ketujuh, hendaklah menjaga lisan kita daripada mendoakan celaka bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam wa ilmu atam. Itulah mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Maka kebenaran itu lebih kita cintai daripada segala-galanya. Jadi siapa pun ataupun apapun jemaah kumpulan mana yang kita ikuti, yang salah kita tetap kena kata salah lah. Kena mengakui. Kalau ada di kalangan kita yang terlajak mungkin hak berkata dengan perkataan tersebut, ya kita mengakui perkataan tersebut tak betul, perkataan tersebut salah, dan tidak boleh berkata dengan demikian. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal